Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Wadi. Alhamdulillah, di petang Jumaat penghulu segala hari ini kita dapat menyambung kembali slot Talaki Safinatun Najah menggunakan pakai kitab Safinatun Najah fi Ilmil Fiqhi. Kalaulah kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 2, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terjemahan dia, bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Hak ni tajuk pembicaraan yang pertama dalam kitab Safinatun Najah fi Ilmil Fiqhi. Kitab Safinatun Najah ini dia akan membicarakan berkaitan dengan ilmu fiqh nanti. Dalam kitab Safinatun Najah ni dia akan bicara berkaitan dengan ilmu fiqh. Bicara istinja, bicara fardu wudu, bicara berkaitan dengan air. Ini dalam kitab Safinatun Najah. Bicara perkara yang mewajibkan mandi, bicara rukun mandi wajib, syarat wudu, perkara yang membatalkan wudu, haram atas orang yang berhadas kecil, haram atas orang yang berhadas besar, bicara bab tayamum, bicara bab najis. Ini hak tajuk-tajuk dalam kitab Safinatun Najah. Bicara bab haid, bab nifas, bicara bab syarat sembahyang, bicara bab rukun sembahyang, syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang. Dia ada syarat bagi takbir, syarat bagi Fatihah, syarat bagi rokok, syarat bagi sujud. Dia ada bicara dalam kitab Safinatun Najah ni. Jadi pembicaraannya adalah berkaitan dengan fiqh. Tapi sebelum masuk bicara fiqh dalam kitab Safinatun Najah ni, dibicara terlebih dahulu berkaitan dengan rukun Islam. Kemudian di bawah tu masuk kepada rukun iman. Cuma sayanya, sebagaimana sebut di slot yang terdahulunya berulang kali, kitab Safinatun Najah ni kitab yang kecil. Jadi saya jadikan kitab Safinatun Najah sebagai tapak untuk menghuraikan satu-satu tajuk. Sama nanti bila masuk dalam pembicaraan fiqh nanti pun begitulah juganya. Bicara bab istinja permulaan di muka surat 3 kalau hak kitab Safinatun Najah hak edisi Jawi. Bicara istinja pun hanya ringkas sahaja. Maka saya jadikan tajuk istinja dalam kitab Safinatun Najah. Kemudian saya akan hurai, ambil dalam kitab-kitab fiqh yang lain yang lebih besar. Tapi tajuknya sebagaimana susunan tajuk dalam kitab Safinatun Najah. Jadi dalam pembicaraan permulaan hanya didatangkan berkaitan dengan rukun Islam 5 perkara.
Kemudian rukun iman 6 perkara. Saya pun ambil lah pula pergi kepada definisi ataupun dipanggil takrifan Islam, takrifan iman. Sudah 2 slot dah. Saya membicarakan berkaitan dengan definisi Islam dan definisi iman. Kemudian tambah lagi satu pula, definisi ihsan. Cuma sebelum saya memulakan tajuk Islam dan iman ni, saya tertinggal pembicaraan berkaitan dengan agama. Sebelum nak bicara berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan iman, kemudian yang ketiganya berkaitan dengan ihsan. Yang mana ketiga ni, Islam, iman, ihsan adalah rukun agama. Komponen dalam agama. Apa dia agama? Hak tu dia kena bicara mula-mula. Jadi saya terus pergi kepada permulaan bicaranya. Islam dan iman tidak berlaziman. Hak tu hak mula-mula saya bicara. Jadi saya tertinggal bicara berkaitan dengan apa dia agama. Itu pembicaraan permulaan. Sebab sebagaimana saya sebut sebelum ni, insya-Allah saya akan bicara berkaitan dengan takrifan Islam, takrifan iman, takrifan ihsan. Sebelum ni saya sentiasa sebut definisi. Definisi takrifan tu bahasa Arab. Bahasa Malaysia kita apa benda? Bahasa Malaysia definisi. Bahasa Malaysia. Takrifan. Takrif. Begitu juga dah. Orang Malaysia, orang Melayu kita faham lah. Jadi saya terus pergi pada takrifan Islam, iman dan ihsan. Tapi sebelum tu kena datangkan dulu takrifan agama. Yang saya sebut dah sebelum ni, saya akan menghuraikan takrifan Islam, iman dan ihsan ni menggunakan pakar kitab Faridatul Faraid dan kitab Al-Misbahul Munir. Terutama kitab Faridatul Faraid, orang mengaji Tauhid Sifat 20, kitab Jawi, kitab Faridatul Faraid ni, kitab Jawi Sifat 20, hak level pertengahan, hak ranking nombor 1. Sama ada di Malaysia, di Terengganu, di Kelantan, di Kedah di Malaysia. Begitu juga di Fatani. Begitu juga di Indonesia. Jadi kitab Faridatul Faraid karang Syekh Ahmad Al-Fatani ni memang ranking nombor 1. Dalam kitab Faridatul Faraid, sebelum membicarakan berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan, terlebih dahulu didatangkan apa dia agama. Apa dia agama. Agama, kemudian barulah pergi kepada rukun ataupun bahagian-bahagian dalam agama. Rukun ataupun bahagian-bahagian dalam agama. Jadi saya nak sebut secara ringkas lah takrifan agama ni. Agama ni perhimpunan hukum hakam. Hukum hakam yang merangkumi pegangan. Hukum hakam yang merangkumi syariat-syariat perintah Allah yang zahir, ibadah, muamalah, munakahat, janayat, dan juga hukum hakam Allah berkaitan dengan syariat hati, taubah, ikhlas, syukur, sabar dan sebagainya. Jadi agama ni perhimpunan hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada manusia melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana agama ini akan bawa kepada kita manusia ini kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu agama. Mana agama ni hak Nabi bawa selama 23 tahun. Jadi Nabi berdakwah 23 tahun adalah menyampaikan agama. Itu hak Nabi 23 tahun tu Nabi bawa agama. Jadi agama ni perhimpunan hukum hakam yang Nabi bawa. Kemudian dalam
hukum hakam agama hak Nabi bawa ni pecah pada 3 bahagian. Barulah pergi pada Islam, pergi pada iman, pergi kepada ihsan. Jadi agama ni perhimpunan hukum hakam daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang merangkumi segala-gala. Dalam aspek kehidupan kita bermula pada perkara yang gaib pegangan, pergi pada perintah-perintah Allah yang zahir, ibadah, muamalah, munakahat, janayah, pergi kepada hukum hakam agama hak berkaitan dengan ketaatan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang agama inilah yang akan bawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita selalu sebutlah kita ni orang yang ada agama. Kita orang yang beragama. Kita nak jadikan keluarga kita ni keluarga yang beragama. Beragama dengan agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Bawalah diri kita yang beragama, bawalah diri kita yang kita bawa pada jalan agama, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi kita nak beragama, kita nak bawa keluarga kita kepada agama, kita kenallah agama tu apa dia. Bukan hanya bicara di lidah, saya ada agama. Saya nak bawa agama dalam diri saya. Saya nak bawa agama dalam keluarga saya. Apa dia agama? Agama ni merangkumi Islam, iman dan ihsan. Jadi agama ni merangkumi asasnya, kalau kita mengaji ilmu fardu ain, tauhid, satu bahagian agama. Fiqh, satu bahagian agama. Tasawuf, satu bahagian agama. 3 ilmu agama ni, ulama pecah daripada bahagian agama 3, Islam, iman dan ihsan. Jadi ilmu agamanya, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ini 3 ilmu agama ni sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kita nak beragama ni lah dimulai dengan kita betul-betul memahami ilmu agama, tauhid, fiqh, tasawuf. Sekurang-kurang hak wajib adalah hak qada fardu ain. Mana kita beragama dengan lengkap ilmu agama, fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, barulah pergi kepada beramal dengan amal agama. Akidah agama. Zahir kita dengan amal agama. Batin hati kita pun dengan jalanan agama. Akidah agama kita, amal agama zahir kita, amal batin agama kita berlandaskan kepada ilmu agama, tauhid, fiqh, tasawuf. Ini secara kasar bicara berkaitan dengan agama, bahagian dalam agama. Sebut kata kita beragama, kena faham molek. Sebut kata nak bawa keluarga kepada agama, kena faham molek. Agama bukan hanya pada uniform zahir sahaja. Uniform zahir itu ada uniform agama. Uniform agama ni macam mana? Pakaian yang menutupi aurah, itu pakaian agama. Sama ada lelaki ataupun perempuan, pakaian yang menutupi aurah, ini dipanggil pakaian agama. Tapi bukan hanya di pakaian sahaja. Lelaki menutupi aurah, itu betul lah, itu perintah agama. Perempuan menutupi aurah, alhamdulillah, itu perintah agama. Tapi macam mana dengan akidah agama dalam diri kita, lelaki dan perempuan? Macam mana kita melaksanakan perintah agama zahir dan batin, hubungan batin kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada ilmu agama. Jadi kena faham bab agama ni. Jadi nak agama, balik kepada Islam, iman dan ihsan, pecahan ilmunya kepada tauhid, fiqh dan tasawuf. Kemudian sidang pendengar, hak saning tu saya undur balik kepada tajuk agama sebelum nak bicara Islam dan iman. Sebab saya tengok kembali kepada slot yang terdahulunya, sebab saya pun ada catatan kandungan-kandungan yang saya sampaikan hak slot yang terdahulu. Jadi saya ada catatan hak kandungan slot yang terdahulu.
Mana apakah perkara yang saya sudah bicarakan. Kemudian untuk slot hari ini contohnya, saya nak sambung di bicara mana. Kemudian slot yang terdahulu tu, ada tak pembicaraan yang perlu diulangi untuk ditekankan kembali. Mana saya ada catatan hak slot yang terdahulu. Jadi saya tengok slot yang terdahulu tu, saya terus pergi kepada tajuk Islam, tajuk iman. Jadi saya tertinggal nak bicara berkaitan dengan agama tu sendiri. Walaupun saya sebut sebelum ni, saya akan hura menurut kitab Faridatul Faraid dan juga kitab Al-Misbahul Munir. Tapi saya lupa nak bicara bab agama. Jadi bila kita faham agama ni, segala perhimpunan hukum hakam daripada Allah. Bahagian agama atau dipanggil rukun agama, Islam, iman dan ihsan. Apa takrif Islam, iman dan ihsan? Ini saya sebut dah slot yang terdahulu berulang kali. Jadi sidang pendengar kena faham molek lah, sebab slot Talaki Safinatun Najah ini pengajian yang ada sambungan. Bukan kata satu minggu satu slot dengan tajuk yang asing, satu minggu lagi dengan satu slot dengan tajuk asing, bukan. Maknanya ada sambungan daripada slot yang terdahulu. Jadi sidang pendengar ini slot Talaki Safinatun Najah Mani FM ni, selain daripada boleh mengikuti dalam live FB Mani FM, boleh tengok kembali hak ada dalam simpanan hak FB Mani FM, hak slot-slot yang terdahulu lah. Untuk taklah kata kalau slot terdahulu kita tidak mengikuti, jadi slot minggu ni jadi kita jadi macam kurang faham lah. Sebab slot minggu lepas kita ada kekangan lah dalam kehidupan kita ni. Jadi kalau ada kekangan mana-mana slot sekalipun, boleh tengok kembali dalam FB Mani FM slot Talaki Safinatun Najah. Jadi ini takrifan Islam, iman, ihsan yang terdahulunya. Islam, tema zahir akan agama hak Nabi bawa. Iman, percaya hati akan perkara agama hak Nabi bawa. Itu cara ringkas. Ihsan, laksanakan, kerjakan perkara agama hak Nabi bawa. Dia gitu. Jadi Islam, iman, ihsan adalah rukun agama, komponen dalam agama. Jadi macam mana tiga ni melengkapi agama? Melengkapi agama ni dengan tiga ni. Sebab tanpa lengkap rukun, maka tak jadi agama. Nak jadi agama, kena lengkap rukun. Jadi ketiga-tiga rukun ni melengkapi pada agama ni, melengkapi macam mana? Islam, terima zahir akan agama. Iman, percaya hati akan agama. Ihsan, laksanakan, kerjakan segala perintah agama. Maka beragamalah. Zahir terima akan perkara agama. Hati kita percaya akan sekalian perkara agama. Ihsan, pergi pada laksana akan perkara agama. Jadi apa dia agama? Agama sekalian perhimpunan hukum hakam yang Nabi bawa selama 23 tahun. Mana Nabi bawa ni? Merangkumi perkara gaib, pegangan. Merangkumi ibadah zahir. Ibadah ibadah muamalah, munakahah, janayat. Itu perkara agama, kena faham molek. Dan juga hak berkait dengan hak hati, taubah, ikhlas, syukur. Itu semua perkara agama. Dia panggil perintah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam sebut dah terdahulunya, beza antara Islam dan iman ini hanya Islam terima zahir akan sekalian perkara agama. Iman terima hati akan sekalian perkara agama. Akan sama saja perkara agama. Yang mana saya sudah tekan terdahulunya,
rukun Islam ada 5. Asasnya 2 kalimah syahadah. Bila penyaksian kita bahawa hanya Allah jua Tuhan, penyaksian kita dalam rukun Islam yang pertama tu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyaksi seumpama tu Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah, kita akan terima bulat-bulat segala perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang agama tu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang ianya lah jua Tuhan kita. Itu sebab apa? Sebab asas kepada rukun Islam 2 kalimah syahadah. Hati kita percaya sepenuhnya akan perkara agama. Sebab rukun iman yang 6 perkara, asasnya beriman dengan Allah, rukun yang pertama, dan beriman dengan Rasul, rukun yang keempat. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita akan terima akan segala perkara agama yang datang daripada Allah, yang dibawa datang oleh Rasul. Itu simple sahaja. Dan agama kita sebut dah tadi, agama merangkumi pegangan, agama merangkumi ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Agama merangkumi akan hak ketaatan hati, taubah, ikhlas, syukur, sabar. Itu semua adalah perkara agama. Jadi sebagai contoh, saya datangkan minggu lepas, hak berkaitan dengan bahagian agama. Ibadah, sembahyang, zakat, puasa, haji, itu jelas lah. Muamalah, bahagian agama. Munakahat, bahagian agama. Janayat, bahagian agama. Apa di bahagian janayat ni? Hudud, qisas, ta'zir. Itu bahagian agama. Sebagaimana ibadah merangkumi sembahyang, ibadah merangkumi zakat, puasa, haji. Bahagian agama. Samalah juga bahagian agama, janayat. Di dalamnya hudud, qisas dan ta'zir. Itu semua adalah hukum agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebagai orang yang beriman, hati kita akan terima bulat-bulat akan hukum agama Allah berkaitan dengan hudud, qisas. Sebagaimana hati kita terima hukum agama Allah berkaitan dengan sembahyang, zakat, puasa dan haji. Sebab kita tak boleh nak, sekarang ni kita kena faham, iman ni terima akan sekian perkara agama. Bukan hanya terima bahagian-bahagian yang tertentu. Yang mana, ni lah kita sama-sama ambil pengajaran molek. Sebab untuk selamat kita dunia dan akhirah adalah dengan agama. Jadi Nabi kita lah yang bawa agama, yang menyelamatkan kita dunia dan akhirah. Jadi kita kena faham molek. Terutama sekalinya, saya nak sentuh dahulunya berkaitan dengan iman. Islam, iman dan ihsan ni, saya pecahkan pada 3 bahagian. Tapi kena faham molek lah. Rukun agama, bahagian agama tidak boleh dipilih-pilih. Kita beragama ketiga-tiga lah. Cuma kita asingkan Islam, apa definisi dia. Iman, apa definisi dia. Ihsan, apa definisi dia. 3 ni tak boleh nak cerah tangga untuk melengkapkan kita sebagai orang yang beragama. Contoh mudah beginilah. Sebut kata sembahyang, dia merangkumi syarat, merangkumi rukun. Syarat, bab taharah lah contohnya. Kita belajar suku. Rukun, kita belajar tajuk suku. Tapi sebut kata sembahyang, syarat dengan rukun kena sekali. Tapi tajuknya berasingan untuk memudahkan kita belajar. Tapi apabila sebut kata sembahyang, melangkumi syarat dan rukun. Tidak melengkapi 2 ni, tak ada lah sembahyang. Sama juga agama merangkumi rukunnya Islam, iman dan ihsan. Jadi beragama ni 3-3 kena sekali lah. Tak boleh nak pilih-pilih.
antara tiga ni. Terutama sekali iman. Islam bahagian zahir. Tambahan kita pula, kita Islam yang kita warisi daripada ibu bapa. Sebut dah terdahulunya. Bila kita ibu bapa kita Islam, kita automatik menjadi orang Islam. Kita jaga Islam kita nisbah percakapan. Jangan bercakap dengan percakapan yang menyebabkan terbatal Islam. Kita jaga Islam nisbah dengan perbuatan. Jangan kita melakukan perbuatan yang menyebabkan terbatal Islam. Faham tak ni? Tapi berjaga perkataan dan perbuatan, ni lebih mudah. Sebab apa? Sebab zahirnya. Cakap pun jadi mani. Hukum agama Allah. Hukum agama Allah. Terbaiklah hukum agama Allah. Takkan ada hukum lain pula terbaik. Itu maknanya percakapan. Hak zahir. Ni nak pergi pada iman. Nak pergi kepada hati terima sepenuhnya akan segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima sepenuhnya. Terima sekalian. Tidak ada pilihan bagi kitanya. Nak terima hak ni, hati nak percaya hak ni, hati nak terima hak ni, nak percaya hak ni, ada hak kita tak mau terima, tak ada. Tak ada ni, tak ada pilihan dah kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidak ada bagi mukmin lelaki dan tidak ada bagi mukmin perempuan apabila menetapkan oleh Allah dan Rasul akan satu-satu pekerjaan, akan satu-satu perkara, tidak ada bagi mereka itu pilihan daripada urusan mereka itu. Tidak ada pilihan. Orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan, perkara yang datang daripada Allah dan Rasul kena terima, tidak ada pilihan. Sesiapa yang derhaka akan Allah dan Rasul, maka telah sesat daripada sesat yang nyata. Jadi, sebagai orang beriman, terima sekalian. Bukan terima sebahagian-sebahagian. Terima sebahagian ni, sebagaimana disebut dalam ayat, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Adakah kamu beriman dengan sebahagian daripada kitab dan kamu tidak beriman dengan, kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Dan tidak adalah yang melakukan perkara seumpama ni melainkan penyesalan dalam kehidupan di dunia dan di hari akhirah akan dikembalikan kepada azab yang bersangatan. Kalau beriman sebahagian, kufur sebahagian. Jadi, untuk kita beragama, beriman dengan sekalian perkara agama yang datang oleh Nabi SAW. Hati kita beriman dengan Allah, malaikat, kitab tu jelas dah. Dan beriman dengan sekalian hukum hakam yang terkandung dalam kitab Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi SAW. Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Jadi dalam Al-Quran itulah ada perintah semayang, ada perintah puasa. Dalam bab ibadah, dalam Al-Quran juga ada hukum janayat, bab hudud, bab qisas, bab ta'zir. Jadi dalam perkara ni, bab ibadah, bab muamalat, munakahat, mana tak ada lah timbul golongan-golongan yang nak mengelirukan daripada perkara agama, bab ibadah, bab muamalah, bab munakahat. Tapi bab janayat, macam mana? Bab hudud, bab kisah. Hukum yang sama. Hukum Allah yang sama. Hukum Rasul yang sama. Hukum Al-Quranul Karim yang sama. Sebagaimana saya sebut minggu lepasnya, kita hati terima akan kewajipan semayang, puasa dengan terima kewajipan hudud dan kisah. Hati terima sepenuhnya sama sahaja. Bab bila nak laksana tu pergi kepada ihsan. Nanti saya akan bicara bab laksana. Nak bicara bab iman terlebih dahulu. Hati kita macam mana?
terima ke tidak? Hati kita terima sepenuhnya akan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati orang yang beriman. Lepas tu, untuk melengkapkan kita sebagai orang Islam yang beriman, kena ada ihsan. Ihsan tu syarat untuk sempurna Islam dan iman. Ihsan. Pelaksanaan tu pula, nak laksananya macam mana? Sembahyang, laksana mudah sebab individu. Puasa, zakat, puasa haji, laksana mudah sebab individu. Pergi kepada hidup bermuamalah dalam masyarakat, sudah membabitkan orang lain. Jual beli membabitkan orang lain. Sewa menyewa, pinjam meminjam membabitkan orang lain. Pergi pada bab munakahat, bab nikah kahwin ni bukan individu dah. Ke nikah seorang. Nikah kahwin ni kita sudah terbabit dengan orang lain. Kita sudah terbabit dengan orang lain dah. Bab nikah kahwin. Bab janayah itu perundangan yang membabitkan satu negara. Jadi pelaksanaannya lebih sukar. Tapi macam mana kita? Orang yang beriman percaya sepenuhnya di hati. Dan kita wajib memperjuangkan setiap seseorang yang mukallaf. Lelaki ke perempuan sama. Kita wajib memperjuangkan dengan qada masing-masing. Dan kita berjuang secara wa'alaikum bil jamaah. Secara kerjasama. Sebab ini bukan perkara individu. Ini perkara ummah. Perkara masyarakat, perkara negara. Maka nak memperjuangkan, kena memperjuangkan sama-sama. Kita orang mukallaf, orang Islam yang beriman. Yang hati kita memang tetap dah. Terima bulat-bulat akan hukum Allah, hukum hudud, hukum kisah sebagai contoh. Mana, kenapa duk bicara hudud dan kisah? Itu adalah bicara hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bicara hukum agama Allah. Kita tak nak pilih-pilih. Tapi kena lebih ke hadapan lah berkaitan hudud dan kisah. Sebab dahulu-dahulu timbul macam-macam kata-kata buruk. Kata-kata yang tak sepatutnya kepada hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kata-kata buruk itu sudah tidak ada. Bahkan sekarang ni masing-masing menyatakan bahawa memang hukum agama Allah hukum yang terbaik. Itu lidah bahagian zahir Islam. Ni bahagian iman hati masing-masing dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ni, hati masing-masing. Hak agama Allah, mana ni? Agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hati kena terima, mana sebut kata hukum agama Allah, hati kita berbunga-bunga. Mana hati kita berbunga-bunga. Dan hati kita ni punyalah azan niat. Mudah-mudahan ketika kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ni, kita boleh melihat hukum agama Allah tertegak di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan harap sajalah. Kita wajib memperjuangkan. Moga-moga hukum agama Allah yang kami hudud kisah ni dapat dilaksanakan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bab pelaksanaan, sebagai sebut tadi, itu pergi kepada bahagian ihsan. Dan insyaAllah lah untuk selak akan datang saya katakan berkaitan dengan ihsan. Jadi bab Islam, bab iman. Islam simple, terima secara zahir. Akan sekarang perkara agama Allah, perkara gaib, perkara yang zahir, ibadah, muamalah, munakat janayah. Iman ni percaya hati akan sekian perkara agama Allah Subhanahu wa ta'ala, hak gaib. Dan hati kita terima akan ibadah, muamalah, munakat janayah. Dan juga hati terima akan segala perintah Allah termasuk perintah Allah hak batin. Itu iman. Pergi kepada bahagian agama yang ketiga adalah ihsan. Ihsan tu kita melaksanakan akan sekalian perkara agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melaksanakan perkara agama Allah ni lah syarat untuk jadi kita orang Islam yang beriman yang comel. Sebab nak sempurna Islam dan iman, pergi kepada ihsan. Kita laksanakan perintah agama Allah. Tapi nak sah ihsan, syaratnya adalah orang tu orang Islam yang beriman, barulah sah pelaksanaan dia akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi nak sah ihsan, pelaksanaan kita akan hukum agama Allah, nak sah semayang, nak sah zakat, nak sah puasa, haji contohnya, syaratnya adalah orang tu orang Islam yang terima segala perkara agama Allah secara zahir. Dan syarat sah ibadah kita adalah orang yang beriman, orang yang terima hati akan sekalian perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Barulah sah ihsan, pelaksanaan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bila lengkap dengan ihsan, maka lengkaplah bahagian agama Islam, iman dan ihsan. Bila lengkap bahagian agama, kita orang yang beragama, maka insya-Allah selamatlah kita di dunia dan di hari akhirat. Tapi kita bukan hanya nak selamat sendiri, kita nak bawa keluarga kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut permulaan tadilah, nak bawa agama, nak bawa diri dan keluarga kepada agama, dimulai dengan ilmu agama berkaitan Islam, iman dan ihsan, yang ulama pecah kepada tauhid, fiqh dan tasawuf. Hak sekurang-kurangnya qada fardu ain, hak sekurang-kurangnya. Wallahu a'lam. Jadi sebagai penutup talaki kita pada hari ini, saya terus menjemput Ustaz untuk membacakan doa Ustaz sebagai penutup. Sebab masa sangat-sangat mencemburui kita Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famas sabiqin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.